Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'alaina qulubal 'arifin bika ya rabbal alamin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk berjumpa semula dan melanjutkan pembacaan kitab Al-Muntaqa Ibnul Jarud, dan tanpa terasa alhamdulillah kita telah memasuki kitab Shalah. Sekarang ini kita masuki bab perbahasan yang baru, yaitu Maja'a fi thiyab lis-shalah. Maja'a fi thiyab lis-shalah. Kita baca terlebih dahulu. Qala Imam Jarud rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Haddatsana Abdullah bin Hashim qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Sa'idin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah ayusalli ar-rajulu fi thawbin wahid qala wa kullukum yajidu thawbain qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu shay'. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Harun ibn Ma'ruf qala haddatsana Hatim bin Ismail an Ya'qub bin Mujahid Abi Hazrah an Ubadah bin al-Walid ibn Ubadah qala kharajtu ana wa abi hatta atayna Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi masjidihi wa dzakara ba'd al-hadis. Qala wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli فكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها فجئت فقمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه وجاء جبار بن الصخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا بيديه جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر ثم فقال هكذا بيده يعني شد وسطك فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقويه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان وأبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة وهو سعيد بن يزيد أنه قال سألت أنسا رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم. Nah, ini adalah semua hadis-hadis yang berkenaan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jarud di bawah tajuk Maja'a fi thiyabil shalah, yaitu berkenaan dengan pakaian di dalam salat. Nah, sebelum ni kita baru saja menghabiskan perbincangan berkenaan dengan salah satu syarat salat, yaitu menghadap kiblat, ya kan? Sebelum ini kita dah bincang, dan dalam perbincangan tersebut juga Ibnu Jarud bukan hanya berbincang berkenaan dengan kiblat, juga berbincang berkenaan dengan sutroh. Jadi kiblat dengan sutroh di combine dalam satu perbahasan. Nah, pada perbahasan ini Ibnu Jarud masuk kepada syarat salat yang berikutnya, yaitu pakaian. Jadi selepas kiblat diketahui, lalu kita berbincang berkenaan dengan syarat berikutnya, yaitu menutup aurat. Beliau menyebutkan 5 hadis dan berkaitan dengan kemestian
seorang yang akan melakukan solat untuk menutup aurat dia dengan memakai pakaian. Nah, hadis yang pertama dan kedua dan ketiga, hadis 1, 2, 3 berkaitan dengan perbahasan yang sama, yaitu hukum memakai baju satu lembar. Yang pertama yaitu haddatsana Abdullah bin Hashim, kita dah bincang kali-kali. Lalu kemudian kalau haddatsana Sufyan, Sufyan di sini adalah Ibn Uyainah. An Zuhri an Sa'id, Sa'id adalah Sa'id bin Musayyab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni boleh dikatakan sebagai min ashahhil asanid karena perawinya yang terkenal, masyhur, siqah. Tak ada khilaf berkenaan dengan kesiqahan mereka. Dan menunjukkan kepakaran Ibnu Jarud dalam perkara ini adalah meletakkan hadis tersebut di dalam perbahasan yang paling awal. Jadi memang ini pada menunjukkan adalah hadis yang paling kuat dalam permasalahan ini. Beliau meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah. Seorang berkata, wahai Rasulullah, ayyusalli ar-rajulu fi thawbin wahid. Bolehkah seseorang solat dalam satu lembar baju? Jadi soalannya adalah boleh tak solat dengan satu lembar baju? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa kullukum yajidu thawbain. Wa kullukum yajidu thawbain adalah istifham. Ya, istifham yang bermakna khabar. Jadi ini namanya insya, insya bermakna khabar. Jadi Nabi mengatakan wa kullukum yajidu thawbain, adakah semua orang punya dua baju? Jadi soalannya adalah, Rasulullah, boleh tak pakai baju satu lembar? Jawapan Nabi dalam bentuk soalan, yaitu adakah semua orang punya dua baju? Bermakna tak semua orang punya dua baju. Akan tetapi semua orang wajib solat. Ini bermakna bahwa boleh solat dengan satu baju. Nah, ini, dan mafhum ini adalah mafhum yang tak ada khilaf setahu ana, bahawa soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keharusan untuk seseorang memakai satu baju. Soalan, apa yang dimaksud dengan satu baju ni? Saub wahid, satu lembar baju ni, apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkanlah tuan-tuan, pada zaman dahulu, kalau kita nak bawa konteks ni dalam perbincangan zaman dahulu, kita mesti tahu bahawa di zaman Nabi SAW baju tak macam kita. Baju pertama sangat sukar untuk didapati, tak mudah untuk mendapatkan pakaian. Kalau kita alhamdulillah boleh terus ke pasar untuk mendapatkan pelbagai bentuk dan pelbagai saiz pakaian yang kita kehendaki. Akan tapi pada zaman dahulu, zaman Nabi SAW, pakaian sukar, dia kena diimport dari luar. Dia justru kalau tak datang peniaga yang bawa pakaian dari luar, maka sukar dan tak boleh orang Arab yang ada di Mekah atau Madinah untuk dapatkan pakaian. Nah, oleh kerana sukar didapatkan dan saiz juga sangat-sangat terhad, kita pun kena tahu juga ada pakaian di zaman tu secara umumnya satu orang yang kalau lengkap sangat, maka dia akan pakai 2 lembar baju kalau lengkap. 2 lembar tu maksudnya apa? 1 lembar dipakai di bawah yang kita sebut sebagai izar, dan 1 lembar lagi kita pakai di atas yang kita sebut sebagai rida. Jadi izar dan rida ini macam kalau tuan-tuan ihram, macam itulah pakaian tu. Jadi izar di bawah dan rida di atas. Kalau kita sekarang rida adalah aksesori lah, dia bukan suatu keperluan. Tapi zaman dulu adalah satu keperluan. Jadi dia adalah 1 lembar pakaian yang dipakai di bagian atas. Nah, kalau bagus sangat pada zaman tu, kita akan nampak ada qamis. Qamis adalah yang kita pakai di bagian di bawah, di atas sampai ke bawah. Itu namanya qamis. Nah, yang kita bincang sekarang ni adalah boleh tak pakai 1 lembar
baju di dalam solat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita cuma ada satu lembar saja baju yang tidak menutupi seluruh tubuh. Ini tidak perbincangan ni bukan perbincangan berkenaan dengan satu lembar baju tapi menutupi seluruh tubuh. Macam kita pakai baju tob kan. Kita pakai jubah, pakai dari atas sampai bawah. Satu lembar baju macam itu tak ada isu. Yang jadi isu pertanyaan di sini adalah ada seorang hanya punya satu lembar baju saja, yaitu sama ada rida atau sama ada izar. Dan satu lembar ni tidak menutupi seluruh tubuh. Dia hanya menutupi sebahagian tubuh saja. Nah, soalannya adalah boleh tak kita solat pakai baju macam ni? Maknanya kalau kita pakai baju yang macam ni, satu lembar kain macam ni, dia hanya menutupi misalkan bagian bawah saja. Lalu bagian dada ke atas terbuka. Itu soalannya. Dan kalau kita tutup bagian atas, bagian bawah terbuka. Aurat lutut dia ternampak misalkan. Itu yang jadi soalan. Jadi bukan bermakna boleh tak pakai satu lembar baju, maknanya adalah baju jubah panjang yang kita pakai yang menutupi seluruh tubuh, itu tak ada isu, itu semua dibenarkan sebab menutup aurat. Nah, yang jadi isu kita soalan ni adalah sekali lagi dia bukan sekedar soalan berkenaan dengan pakai baju satu lembar boleh tak boleh, akan tapi berkenaan dengan aurat juga. Aurat, adakah satu lembar baju ni menutup keseluruhan aurat? Seorang laki-laki, jadi soal sebab yang tanya ni laki-laki, jadi menutup seluruh aurat seorang laki-laki ataukah tidak? Ya, jawapan Nabi SAW adalah boleh pakai baju satu lembar ni, syaratnya adalah menutupi aurat yang wajib ditutup. Dan tidak ada kemestian untuk pakai dua lembar baju yang menutupi seluruh tubuh untuk seorang laki-laki. Jadi perbincangan ni sekali lagi berkaitan dengan aurat laki-laki dan juga berkenaan dengan boleh atau tak boleh terbuka sebahagian tubuh laki-laki ketika kita solat. Dan perkara tersebut dikuatkan lagi dengan hadis yang berikutnya. Qala haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim ad-Dawraqi. Qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi Ya'qub bin Ibrahim ad-Dawraqi, seorang ulama besar, imam dalam hadis, dan dia juga sangat sering Imam Bukhari meriwayatkan hadis daripadanya. Jadi nanti kita akan bincang berkenaan dengan dia, tapi secara umumnya adalah thiqah, sahabat. Beliau berkata haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, juga imam. An Sufyan an Abi Zinad. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, sebab yang meriwayatkan daripada dia Abdurrahman ibn Mahdi. Beliau adalah orang yang paling rapat dengan Sufyan Ats-Tsauri. Walaupun Abdurrahman bin Mahdi terkadang meriwayatkan hadis daripada Sufyan ibn Uyainah, akan tapi apabila dia sebutkan Sufyan secara muhmal mutlak macam ni tanpa ada kaid, maka kita assume secara umumnya adalah dia berbincang berkenaan dengan Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Sufyan meriwayatkan daripada Abu Zinad. Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Abu Zinad di Madinah, seorang imam besar di Madinah. Anil A'raj an Abu Hurairah. Abu Zinad, Al-A'raj, Abu Hurairah adalah sanad yang sangat masyhur, termasuk dalam kalangan silsilatul zahab. Beliau berkata, naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Berikutnya adalah kata beliau, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang solat di satu baju laisa ala atiqihi minhu syai', tidak ada apa-apa dalam atik. Atik itu bagian atas baju tubuh, iaitu di bahu dia. Jadi yang dilarang di sini adalah seorang pakai selembar baju terbuka bagian atas. Terbuka bagian atas, tak ada bahu, tak ada apa-apa kain yang menutupi bahu dia. Ini kata Sayyidina Abu Hurairah dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama tuan-tuan ni saya nak sebutkan satu perkara, iaitu berkenaan dengan pakai baju satu lembar. Tadi saya sudah jelaskan apa maksudnya menurut kalangan jumhur ulama.
Nah sekarang berkenaan dengan zahir hadis yang melarang untuk memakai satu baju, kata Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, kana al-khilaf fi man'i jawazi salat fi thawbil wahid qadiman. Dulu ada khilaf berkenaan dengan harus atau tak harus pakai satu lembar baju di dalam salat dulu. Akan tapi summa istaqarra al-amru 'alal jawaz. Akan tapi pada zaman berikutnya tak ada khilaf lagi di kalangan para ulama, hukumnya adalah harus. Kenapa? Para ulama khilaf di zaman dahulu lalu kemudian istaqarra al-amr 'alal jawaz? Yang ana tengok adalah khilaf keharusan pada zaman dahulu tu khilaf yang tak banyak. Ibnu Battal antara ada seorang ulama, Ibnu Battal menyebutkan bahawa yang berpandangan tak boleh hanya Ibnu Umar saja, yang lain benarkan. Dan sekali lagi apabila kita tengok perbahasan ni lebih dalam lagi, kita akan tengok bahawa permasalahannya bukan pakai satu lembar, dua lembar. Akan tapi permasalahannya adalah berkaitan dengan aurat. Berkaitan dengan aurat. Sekiranya satu lembar tu menutup aurat laki-laki yang wajib ditutup, maka tak ada khilaf, harus. Itu sebabnya istaqarral amr al-jawaz. Pada zaman berikutnya, mereka faham bahawa permasalahan ni bukan berapa lembar kain, akan tapi sama ada efektif atau tak efektif kain tersebut menutupi aurat. Kalau terbuka aurat, tak ada khilaf, tak boleh. Kalau menutupi aurat, tak ada khilaf, boleh. Jadi istaqarral amr macam tu. Apalagi kita boleh melihat pelbagai hadis-hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan lain-lain yang menceritakan bahawa Nabi SAW pernah solat dalam pakai baju yang pakai baju yang satu lembar saja. Jadi tak ada masalah dalam perkara tersebut. Nah, yang jadi permasalahan kita sekarang adalah hadis kedua yang mengatakan bahawa Nabi melarang seseorang pakai baju satu lembar yang tidak menutupi bahu. Maknanya kalaupun dia pakai izar, menutupi aurat dia daripada lutut hingga pusat, akan tapi bagian atas badan dia terbuka, ini dilarang. Itu mengikut zahir hadis tu. Mengikut zahir hadis ni. Adakah ini bermakna bahawa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat terbuka bagian atas ni bukan hanya berkaitan dengan aurat saja, sebab aurat laki-laki atas tu tak ada khilaf bahawa dia bukan aurat bagi laki-laki. Tapi Nabi larang juga perkara tersebut. Bagaimana kita nak fahami perkara ni? Nah, menurut jumhur ulama, Imam sila rujuk ke syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, beliau berpandangan, jumhur ulama berpandangan bahawa larangan yang terdapat di dalam hadis Abu Zinad ni adalah larangan tanzih. Dia bukan larangan tahrim. Bermakna Nabi melarang, maknanya adalah Nabi menggalakkan agar kita tak buat, tapi kalau kita buat, dia tidak membatalkan solat dan tidak membawa kepada dosa. Itu adalah disebut sebagai larangan tanzih. Nah, ini kaul jumhur. Ini kaul jumhur kata Imam Nawawi. Jumhur ulama, bahkan Imam Al-Kirmani dalam syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan malah ijma' ulama. Maknanya seperti itu. Wajib ijma' ulama yang mengatakan bahawa larangan ni bukan wujub, bukan tahrim, akan tapi tanzih. Nah, bagaimana kita nak faham jumhur ulama, logik jumhur ulama dalam perkara ni? Kenapa mereka sampai faham larangan yang sirah bentuk larangan jelas dalam lafaz ni larang, yang secara amnya bermakna tahrim, tapi dipalingkan kepada makna tanzih.
Yang Anda faham adalah larangan di sini memang larangan Nabi. Akan tapi apabila kita fahami, kita dalami, coba untuk tengok apa ilahnya, kita akan melihat adakah ilah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berkaitan dengan perkara aurat atau bukan aurat. Kalau berkaitan dengan aurat, maka dia bertentangan dengan pelbagai dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa bahagian dada ke atas daripada seorang laki-laki itu bukan aurat. Jadi kalau Nabi melarang dan larangan tersebut bermakna batal solat orang yang terbuka dada, maka larangan ini bertentangan dengan dalil-dalil lain yang menunjukkan bahawa dada bukan aurat. Jadi kita sukar untuk menjamak antara dua perkara tersebut. Bagaimana kita boleh menghukumkan bahawa dada bukan aurat, tapi pada masa yang sama, kalau tak ditutup batal solat. Macam mana kita nak jamak? Nah, tak ada jalan lain untuk kita dalam perkara ini melainkan kita mengatakan Nabi melarang betul, tapi Nabi larangan ni adalah tanzih, bukan tahrim. Bermakna sebaiknya jangan buat. Sebaiknya memang tutup bahagian atas tu. Itu lebih sempurna solat, ketika solat tutup dengan baju bahagian atas tersebut. Akan tetapi sekiranya seseorang solat dalam keadaan dada terbuka, hukumnya tetap sah dan dia tidak dosa. Sebab sekali lagi, walaupun ada larangan dalam hadis ni, tapi larangan tersebut bertentangan dengan dalil-dalil akli dan nakli yang sangat banyak, bahkan ijma' ulama bahawa dada ke atas dia tak aurat. Tengok tuan-tuan ya, jadi kita boleh nampak di sini bahawa para ulama apabila mereka membaca hadis, dia tidak melihat hadis itu sebagai dalil independen. Akan tapi dia melihatnya sebagai sebuah dalil yang mesti diletakkan dalam sebuah framework pemikiran dan pelbagai dalil-dalil lain yang diwajibkan untuk synchronize. Semua mesti berkaitan satu sama lain dan mesti konsisten satu sama lain. Jadi kita tak boleh terus ambil pengertian daripada sebuah hadis secara literal hadis tersebut apa yang disebutkan dalam lafaz hadis. Nah, ini yang Anda faham daripada kenapa para ulama walaupun jelas sarih hadisnya mengatakan naha, akan tapi mereka berpandangan bahawa larangan ini adalah bukan larangan tahrim dan bukan larangan yang menyebabkan batal salat. Bagaimanapun tuan-tuan, ada alternatif pandangan. Imam Nawawi menyebutkan sebuah pandangan daripada Imam Ahmad yang mengatakan la tasihhu salatu man qadara ala dhalika fatarakah. Jadi Imam Ahmad berpandangan siapa yang mampu dapatkan baju untuk tutupi dada, lalu dia tak buat, maka tak sah solatnya. Jadi Imam Ahmad memahami hadis larangan ni maknanya adalah larangan betul-betul tahrim yang membawa kepada konsekuensi batal, iaitu kalau tak buat batal solatnya. Akan tetapi beliau qaid, beliau letakkan syarat. Syaratnya dia bukan mutlak kepada semua orang, akan tetapi syaratnya adalah kepada orang yang mampu. Orang yang macam kita punya dua baju, kita punya dua lembar baju, bagian shirt dengan bagian seluar atau kain, tapi kita cuma pakai seluar saja untuk solat. Walaupun tutup aurat, tapi dada terbuka. Karena kita mampu batal solat. Sebab Nabi larang. Jadi menurut Imam Ahmad bahawa hadis ni ala zahirihi berada mengikut makna zahirnya, iaitu larangan maknanya tahrim. Akan tapi ditaksis dengan kondisi tertentu, iaitu orang yang mampu. Orang yang mampu. Tapi soalan kita adalah kepada pandangan ni kalau betul daripada Imam Ahmad,
Tapi sebelum tu kita tengok lagi kata Imam Nawawi. Oh, ada pandangan beliau yang lain. Wa anhu tasihhu wa ya'thamu. Ada pandangan Imam Ahmad yang lain adalah sah salat, akan tetapi sah salat dengan dada terbuka, tapi berdosa. Jadi larangan ini tetap Imam Ahmad ambil dia sebagai makna zahir, iaitu larangan bermakna tahrim, larangan bermakna batal. Larangan bermakna batal. Nah, tapi kalau jadi pandangan ini lebih kepada literal, betul tak? Jadi kalau kita ambil pandangan jumhur, kita akan nampak bahawa kalau pandangan ni kita terima, iaitu larangan bermakna haram, bagaimana you boleh combine antara hadis ni dengan dalil-dalil lain yang mengatakan bahawa bahagian atas tubuh laki-laki tidak aurat. Bagaimana kita boleh maintain dua-dua pandangan tersebut? Dan menurut anda adalah Imam Ahmad masih berpandangan seperti mana jumhur ulama yang lain bahawa dada bukan aurat. Dan setahu anda tak ada ulama mengatakan dada adalah aurat. Dan bagaimana kita boleh maintain pandangan dada aurat pada masa yang sama kita mengatakan bahawa terbuka dada ketika solat hukumnya batal. Dan atau hukumnya berdosa. Gimana? Adakah dia berdosa dan batal karena dia aurat? Tak. Lalu apa sebabnya berdosa dan batal tu? Itu sebab tengok tuan-tuan ya, bagaimana satu kaedah yang Anas selalu sebutkan sebelum ni bahawa al-aslu fin nas at-ta'lil, asal dalam nas adalah dia bukan setakat kita ambil lafaz saja, tapi kita tengok apa ilahnya. Kalau kita mengatakan haram, apa ilah dia? Adakah karena dia aurat? Kita kata tak aurat. Kalau kita kata haram, apa sebab ilah haram tu? Adakah kena aurat? Bukan aurat. Macam mana you boleh combine dua perkara ni? Bukan aurat tapi haram, bukan aurat tapi batal. Nah, itu perspektif daripada jumhur ulama, fuqaha dalam perkara ni. Dalam perspektif Imam Ahmad, boleh tak dia jawab dalam perkara ni? Bagi anda dia boleh jawab lagi masih. Dia mengatakan, ya, kita boleh combine dua perkara tu. Haram, tapi tak batal. Tak aurat. Haram, tapi dia bukan aurat. Haram, solat terbuka dada, tapi dada bukan aurat. Macam mana you boleh combine? You boleh combine perkara tu. Haram karena Nabi larang dalam hadis ni. Dan bukan aurat karena dalil-dalil mengatakan pun aurat. Jadi larangan Nabi secara ta'abudi saja. Nabi suruh macam itulah, Nabi larang macam itulah. Tapi sekali lagi tuan-tuan, pandangan ni menurut anda adalah pandangan yang sukar untuk dipertahankan dalam perbincangan-perbincangan fiqh untuk pandangan muhaddisin yang tak mendalam sangat berkenaan dengan perbahasan masalikut ta'lil, mungkin bolehlah. Akan tapi bagi fuqaha, perkara ini adalah perkara yang tidak diterima begitu saja. Nah, itu setakat kita nak tengok perspektif daripada dua-dua pandangan. Menariknya tuan-tuan, kalau kita tengok kepada perbahasan Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, kita nampak bahawa Asy-Syaukani dia lebih literal lagi daripada Imam Ahmad. Kalau betul riwayat daripada Imam Ahmad tadi, kita assume betul lah riwayat daripada Imam Ahmad tadi yang dihikayatkan oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan tak betul. Saya berharap dia tak betul perkara itu. Akan tapi kalau betul, maka kita nampak ada masalah dalam manhaj ta'amul ma'an nusus tadi. Nah, kalau kita beralih kepada Syaukani, dia lebih ekstrim lagi. Dan ini anda nampak bahawa pandangan Asy-Syaukani memang macam tu, literalism dia terlalu pekat. Itu sebabnya bagi anda secara peribadi, pendekatan Syaukani bagi anda tak preferable, bagi anda lah. Tuan-tuan yang lain terpulang masing-masing.
Bagi Anda pendekatan Asy-Syaukani banyak masalah dan tidak menunjukkan kedalaman perbahasan. Anda ingat dulu apabila mengaji dengan Syekh Dr. Nurdin Ether, beliau tugaskan kita para pelajar untuk buat tahqiq untuk kitab Nailul Autar nih. Dia bagi kita bagi satu bagian tahqiq, lalu beliau katakan coba bandingkan antara pandangan dia dengan pandangan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Semua ambil daripada Fathul Bari. Dan beberapa pandangan-pandangan lain yang diambil daripada kalangan Syiah Zaidiyah dan lain sebagainya. Lalu dia buat juga pandangan dia sendiri, dan munaqashah Asy-Syaukani yang keluar daripada empat mazhab ni memang perlu didalami dan diperhatikan dengan hati-hati. Nah, kembali kepada perbincangan berkenaan dengan larangan solat dengan simpelnya lah, larangan solat dengan dada terbuka bagi laki-laki. Tadi kita telah katakan jumhur berkata larangan ni litanzih. Bahkan Kirmani mengatakan larangan ni litanzih secara ijma'. Bukan lagi jumhur, tapi seluruh ulama berpandangan bahawa larangan ni litanzih secara ijma'. Akan tapi dengan hikayat yang dibawa oleh Imam Nawawi yang mengatakan bahawa Imam Ahmad berpandangan nahi di sini bermakna tahrim, ijma' tu taklah berlaku. Betul tak? Kalau betul pandangan yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Nah, menurut Imam Asy-Syaukani, idza taqarrara laka adamu sihhatil ijma' alladhi ja'alahu al-Kirmani sarifan lin-nahi fal wajibu al-jazmu bima'nahu al-haqiqi. Kata Asy-Syaukani, apabila kita nampak bahawa dakwaan ijma' yang dibawakan oleh Al-Kirmani itu tak betul, tidak berlaku, maka larangan ni mesti kita kekalkan dalam maknanya yang hakiki. Jadi kalau tak ada ijma' yang mengatakan bahawa nahi di sini adalah litanzih, maka kita kena maknai nahi di sini secara hakiki, iaitu nahi litahrim. Dan beliau mengatakan wahwa tahrimu tarki ja'li tarafi sawbil wahid hala salati alal atiq wal jazmu biwujubihi ma'al mukhalafah baina tarafaihi bil hadis al-ati hatta yantahi dalilun yasluhu lis-sarf. Dan hadis ni mesti kita fahami wajib. Kalau kita salat mesti kaitkan kain atau ikat kain hingga ke leher agar menutupi bagian dada sekali. Tak boleh kita setakat letak kain di atas pinggang kita saja. Hanya menutupi pusat hingga ke lutut saja. Akan tapi mesti naikkan dia, ikat ke leher sekali, dan hukumnya wajib. Siapa yang tak buat maka tak sah dan berdosa, tahrim, haram. Nah, beliau juga mengatakan wa qad amila bi zahiril hadis Ibnu Hazm. Antara orang yang berpandangan secara zahir hadis ini adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla, beliau berkata wa fardun 'ala ar-rajul idza shalla fi thawbin wasi' an yattariha minhu 'ala atiqihi aw atiqaihi fa illam yaf'al batalat salatuh. Jadi Ibnu Hazm mengambil pandangan ini secara zahir dan juga Asy-Syaukani ambil pandangan ini secara zahir dan menyalahi pandangan jumhur. Dan kalau kita tengok lebih dekat, nampak orang yang tak ada secara sepintas lalu macam kuatnya pandangan Ibnu Hazm ni. Kenapa? Selari dengan hadis. Hadis ni sahih pula. Kuatnya pandangan Syaukani selari dengan hadis. Akan tapi tuan-tuan, kalau kita lebih dalam lagi dalam perbincangan fiqh, kita akan nampak secara zahir ya memang kuat. Akan tapi kalau kita dakik lagi, tahqiq permasalahan ini, kita akan nampak berbagai masalah. Betul tak? Dan permasalahan yang paling besar adalah macam mana kita nak combine antara hadis ni dengan hadis ni dengan
kenyataan kita dan ijma bahwa aurat adalah bukan dada bukan aurat. Ini satu permasalahan yang perlu kita dalami lagi setiap kali kita nak berbincang berkenaan dengan hukum hakam. Sekali lagi tak mesti zahir hadis dan pandangan yang selari dengan lafaz hadis itu lebih kuat. Tak. Yang lebih para ulama ada approach yang lain dan berkaitan dengan perbahasan yang lebih luas lagi sehingga membuat fik kita menjadi semakin rancak dan menarik itu dibahas. Okey tuan-tuan, saya lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya. Qala haddatsana Harun bin Ma'ruf. Qala haddatsana Hatim bin Ismail. Akan tapi masa saya rasanya tak cukup lah untuk perkara ni. Untuk hadis ni sebab hadis ni panjang. Saya rasa kita tangguhkan untuk esok hari lah perbahasan ni. Cuma apa namanya, saya nak bawa message penting dalam hadis yang panjang ni sebenarnya berada di bagian terakhir dia. Kita tengok sikit. Beliau mengatakan falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Jabir qultu labbaika ya Rasulullah qala idza kana wasi'an fa khalif baina tarafaihi wa in kana dayyiqan fashdudhu ala hiqwik. Inilah maudhi' syahid yang hendak dibawakan oleh Ibnul Jarud dalam perkara ini. Apa makna? Idza kana wasi'an fa khalif baina tarafaihi. Nabi nampak Jabir pakai baju kain yang sempit. Kain yang apa namanya, yang minimal saja. Dia tak luas, tak lebar, dia hanya sempit saja. Kata Nabi, wahai Jabir, kalau engkau punya baju cuma satu saja, lalu engkau pakai, sekiranya baju tu kain tu lebar, maka khalif baina tarafai, ikat dia. Maksudnya ikat dia adalah buat agar kain tersebut menutupi semua aurat dari bagian bawah hingga bagian atas, termasuk perbincangan kita tadi, dada kena ditutup hingga ke bahu. Itu kalau kain luas. Jadi buat dia khalif bainal tarafai, buat dia ikat, membungkus tubuh kita dan menutupi dia hingga ke bagian dada dan bagian bahu, seperti yang kita bincangkan di atas. Wa idza kana dayyiqan fashdudhu ala hiqwik. Tapi kalau dia cuma tidak lebar kain tersebut, maka ikatlah dia di atas pinggang kamu. Maknanya dada terbuka tak? Terbuka. Nah, ini yang nak dibawakan oleh Imam Ibnul Jarud, bahwa hadis yang tadi kita sebut di atas, larangan untuk solat dalam keadaan dada terbuka, bertentangan dengan hadis ni. Hadis ni malah membolehkan, sebab Nabi katakan kalau sempit, ikat di atas, ikat dia di bagian pinggang. Maknanya dada terbuka boleh solat? Boleh, kalau kain sempit. Kalau kain sempit. Ini yang tadi kita mengingatkan pandangan kita kepada pandangan Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahawa kalau orang mampu, tak boleh. Tapi kalau orang tak mampu, boleh. Betul tak? Kalau orang yang mampu, boleh. Orang yang mampu tutup hingga ke bagian atas, haram solat tu. Mesti tutup, batal solat tu mesti tutup. Akan tapi bagi yang tak mampu, wa idza kana dayyiqan fashdudhu ala hiqwik. Jadi menurut ana nampak di sini bahawa seolah-olah Ibnul Jarud berpandangan macam yang satu riwayat daripada Imam Ahmad tadi. Iaitu beliau membagi larangan tersebut kepada yang mampu dengan yang tidak mampu. Walaupun secara jumhur fuqaha berpandangan bahawa perkara ini adalah berkenaan dengan aurat, bukan berkenaan mampu atau tak mampu. Kalau mampu menutupi aurat tersebut sunat, mustahab. Kalau tak mampu maka dia tidak tidak diwajibkan, dan bahkan juga tetap dalam dua-dua keadaan tetap sah salat tersebut. Nanti kita akan bincang hadis ni secara detail pada minggu hadapan insya-Allah karena masa yang tidak sempat. Okey, tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian, boleh kita buka peluang untuk
rakan-rakan sekalian untuk menambah ke atau membuat soalan ke agar membuat perbincangan kita lebih detail dan lebih kuat lagi. Silakan. Apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Nak tanya satu soalan. Ah, Tadi saya dengar doktor dia sebut dengan bila sesuatu benda tu haram, maka dia panggil ilah. Tapi boleh tak kita sebut satu hukum tu dia tak perlu kepada ilah, dia bersifat tauqifi. Contoh kalau kita sebut dalam hadis hadis yang atas tu, naha Nabi itu adalah naha yang tauqifi. Kemudian yang bawah tu yang doktor kata bertentangan tadi tu mungkin hmm, perkara tersebut dibolehkan disebabkan darurat tertentu. Ke atas tu kembali ke tauqifi. Okey, Ustaz. boleh ke tak boleh ya? Pertama gini, boleh kita memaknai sebuah larangan sebagai, bukanlah kita sebut sebagai tauqifi, akan tapi kita sebutnya sebagai ta'abbudi. Ta'abbudi bermaknanya adalah sebuah larangan atau sebuah perintah kita tak ketahui ilahnya. Kita hanya ikut saja perintah tersebut, ikut saja larangan tersebut. Walaupun kita tak tahu apa ilahnya. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dia ada larangan dan perintah macam tu ada. Dan ulama terima dia sebagai sebuah larangan yang di luar kuasa kita untuk mengetahui ilahnya. Justru kita ikut, tunduk tanpa berusaha untuk mendalami apa ilah daripada masalah perintah dan larangan tersebut. Akan tapi, walaupun boleh, akan tapi dia mesti ditetapkan di last terakhir. Selepas kita berusaha untuk mencari ilahnya. Apabila kita masih mampu melihat adanya ilah dalam satu larangan atau perintah atau larangan, amar dan nahi ini, kita masih nampak ada ilahnya, maka kita guna ilah tersebut sebagai ilah istinbat, ilah mustanbadah yang kita akan gunakan untuk pelbagai keperluan-keperluan lain, antaranya adalah dalam mengkias perkara-perkara yang sama. Sebab kias daruri. Kias adalah salah satu keperluan untuk kita boleh cope dengan permasalahan-permasalahan yang akan terus berkembang di masa akan datang. Nah, itu sebabnya selagi mana kita boleh keluarkan ilah, kita akan keluarkan ilah. Sorry, bukan kita lah, fuqaha. Selagi mana fuqaha masih mampu untuk mencari ilah, mereka akan mencari ilah dengan pelbagai metodologi yang biasa kita sebut sebagai tankihul manat, ya kan? Kita cari betul-betul apa yang kira-kira di sebalik perkara tersebut. Nah, apabila kita dah tak mampu untuk jumpai, setelah buat pelbagai cara untuk mentankih manat, mencari ilah yang ada di dalam nas, dan baru kita sampai kepada kesimpulan kita tak boleh buat apa-apa lagi dalam perkara ini. Yang ada adalah kita kena tunduk kepada larangan dan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat itu baru kita keluar istilah ini ta'abbudi. Ini ta'abbudi. Dan pada saat itu kita berkata bahawa permasalahan ini tak boleh dikias. Sebab ilahnya ta'abbudi. Sebab ilahnya tak dijumpai. Dan kalau tak dijumpai ilah, maka tak boleh dikiaslah. Dan pada saat itu kita berhenti. Tak bincang apa-apa. Ya tak? Doktor, Ya. boleh bagi satu contoh yang tak ada ilah ataupun dia bersifat ta'abudi? Ilah dia, kalau salah satu perbincangannya adalah Imam Malik apabila dia bincang tentang jilatan anjing. Jilatan anjing. Bagi dia, jilatan anjing yang mesti dibasuh dengan 7 kali basuhan tu adalah ilah ta'abbudi. Sebab bukan kerana najis, tidak seperti pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi atau jumhur yang mengatakan
ilah daripada dibasuh jilatan anjing ini adalah karena najis. Justru kita boleh kias dengan perkara lain. Imam Syafi'i kemudian mengkias jilatan anjing dengan jilatan babi. Walaupun dia tak sebut anjing, walaupun hanya sebutkan anjing, tapi yang sama dengan anjing iaitu babi mesti dibuat perkara tersebut. Mazhab Hanafi mengkias perkara ini dengan semua haiwan yang haram dimakan. Haram yang dimakan kecuali haiwan yang duduk serumah dengan manusia, yang dekat dengan manusia. Justru basuh jilatan ini termasuk jilatan harimau, jilatan binatang buas yang lain. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Tengok, apabila hadis hanya sebutkan idza walagal kalbu fi syarabi ahadikum atau fi ina'i ahadikum. Kalau anjing menjilat, hadis jelas, sarih bahawa ini anjing. Betul tak? Menjilat. Akan tapi ulama memahami apa ilahnya. Adakah karena dia najis atau tak? Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, beliau mengatakan tak, ini bukan karena najis. Sebab kalau najis, bagaimana Allah Subhanahu wa taala halalkan tangkapan anjing buruan? Padahal anjing berburu dengan mulut dia, lalu tangkap, lalu dapat misalkan rabbit, arnab, kemudian tak ada perintah untuk membasuh dengan 7 kali 7 kali air. Itu bermakna bahwa larangan ini, kalau kita kata najis, tak selari dengan perintah Al-Quran. Dan itu sebabnya kata Imam Malik, saya tak tahu apa ilah dia. Kita buatlah seperti yang Nabi suruh, justru ilahnya adalah ta'bud. Nah, tapi sekali lagi, ulama sekali lagi selagi mana dia cari ilahnya, bukan bermakna Imam Malik sikit-sikit ta'budi, tak. Dia akan cari dulu ilahnya. Dah tak jumpa baru ta'budi. Kalau dia tak selari dengan dibuat tankihul manat, dia tak kena, ta'budilah, kita terima perkara tersebut. Nah, dalam perkara ini jumhur masih melihat dia ada ilah. Dan ilah tersebut berkaitan dengan aurat. Justru kalau aurat masih terbuka, kalau terdedah aurat maka batal, kalau tak batal. Wallahu a'lam. Lagi yang lain? Doktor, satu lagi soalan. Ya. Betul, bila bincang pasal ni saya teringat pasal ayat hukum menulis hutang tubuh tu kan. Ya. Jadi dekat situ secara asasnya saya faham bahawa hukum menulis hutang ni tidaklah wajib. Tetapi adakah ketidakwajipan tersebut mempunyai dalil-dalil yang lain yang menjadikan dia tidak wajib? Ya, tentu ada dalil-dalil yang lain. Terlalu banyak untuk menyebutkan dalil-dalil tersebut. Akan tapi kita boleh nampak daripada pelbagai dalil itu, dan contoh tulis hutang adalah termasuk salah satu case study kita yang menunjukkan bagaimana fuqaha sangat teliti dalam mentafsirkan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka tak simply mengambil melihat setiap perintah adalah wajib dan setiap larangan adalah haram. Akan tapi kena dikaitkan dengan semua perkara-perkara yang lain. Kalau dah tak ada lagi qarinah, dalil-dalil yang memalingkan daripada makna asal daripada tahrim atau amr ni, maka mereka akan kembali kepada pandangan asal, al-aslu kaza, al-aslu kaza. Macam tu biasa dibuat. Tapi betullah mengapa fuqaha berpandangan bahawa menulis hutang tidak wajib? Karena kesnya macam tadi juga dikaitkan dengan pelbagai dalil-dalil yang lain yang untuk melihat sama ada perintah ini synchronize dengan dalil-dalil yang lain atau tak. Allah alam. Lagi? Ya, Ustaz Imran. Yang kan Imam Nawawi sebut dalam yang syarah dia kan, syarah hadis Sahih Muslim, pasal dia kata la alamu fi khilaf ke apa, dia tak kata silap. Cuma ni dia kata illa ma hukiya an Ibn Mas'ud.
Yang lepas tu dia kata wala alamu sihhatahu kan. Kenapa dia tak tahu di mana kesahihan ni, adakah tidak ada sanad pada riwayat tu ke macam mana? Ya, mungkin riwayat daripada Ibn Mas'ud itu setakat ulama mengatakan qala Ibn Mas'ud tanpa ada sanad. Nah, itu sebabnya Imam Nawawi tak jazam perkara tersebut. Tapi ada setengah ulama mengatakan qala Ibn Mas'ud. Dan ini sering sangat berlaku kalau kita tengok kitab-kitab ulama Hanafiyah pada zaman dahulu, seperti Abu Hanifah atau Muhammad bin Hasan dan lain-lain. Mereka sering kali meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud, daripada Ali, tapi tanpa sanad. Nah, itu sebabnya Imam Nawawi secara amanah ilmiah disebutkan bahawa perkara ini ada pandangan daripada Ibn Mas'ud, tapi tak dijumpai sanadnya. Saya tak tahu sahih ke tak sahih. Wallah alam. Tapi bukankah menarik sebab Ibn Mas'ud kan biasanya kita anggap dia fake maqasid sikit banding dengan fake Ibn Umar. Tapi kenapa jadi Ibn Mas'ud pula yang anggap macam ni ya? Itu pandangan orang sekarang je. Ibn Mas'ud maqasid, tapi belum tentu juga. Wallahu alam, Doktor Ana tak tahu juga. Tapi secara umumnya adalah kita tak boleh generalize sebenarnya. Ulama salaf seorang ni mesti seperti ini seperti itu. Tapi tidak dinafikan bahawa pandangan Ibn Mas'ud dia banyak yang mengajarkan kita untuk melihat beyond the text kan. Kita tak setakat jumud kepada teks. Dan nafikan ulama Ibn Mas'ud memulakan mazhab tu, antara orang yang memulakan mazhab tersebut dan dikembangkan oleh mazhab Al-Kufah. Tapi dalam perkara ni wallahu a'lam, adakah, dan kita tak boleh kata apa-apa sebab tak jumpa, tak diketahui betul ke tak betul ucapan daripada Ibn Mas'ud ni. Kalau betul baru kita tafsirkanlah, kalau tak wallahu a'lam. Okay. Ada lagi pandangan kawan-kawan? Betul. Ya. Siapa ni? Ustaz Rizal ya. Tak tanya, kan Imam Nawawi kan ada banyak quote kata-kata para ulama salaf. Jadi yang selalunya yang di-quote oleh Imam Nawawi tu atas rujukan dia tu, atas rujukan di mana? Rujukan dia di mana? Okey. Itu. Okey, soalan penting berkenaan dengan maraji' dan masadir Imam Nawawi. Bagi ana, Imam Nawawi menulis kitab syarah Sahih Muslim sama ketika Imam Nawawi menulis Majmu' Syarah Muhazzab. Rujukan dia adalah rujukan buku-buku yang ada pada dia pada zaman tersebut. Kalau nak tahu buku-buku tu, tuan-tuan buka Syarah Muhazzab, tapi yang ditulis oleh bukan Majmu' Syarah Muhazzab ni, tapi yang ditulis oleh Taqiyuddin As-Subki selepas Imam Nawawi. Jadi siapa yang beli Majmu', dia akan nampak bahawa Imam Nawawi berhenti hingga bab buyuk saja kan, dalam bab buyuk saja. Lepas tu dilanjutkan oleh Taqiyuddin Subki. Nah, baca muqaddimah Taqiyuddin Subki itu apabila beliau mengatakan saya ingin melanjutkan projek Nawawi. Dia katakan saya tak mampu macam Imam Nawawi menulis Majmu' sebab pertama kesibukan. Taqiyuddin Subki dia seorang qadhi. Imam Nawawi zahid, tak pegang apa-apa jawatan, ya kan? Jadi dia Imam Nawawi, oleh kita kata sekarang ni adalah Imam Nawawi full time writer. Sedangkan Subki dia part time saja, macam mana lah. Part time, kadang ada masa nak bincang tentang hadis, kadang sibuk kejar KPI dan lain sebagainya. Jadi ini kesuntukan masa jadi isu. Macam Ustaz Arif tahulah macam tu. Kita ni part time ustaz saja kan. Kita tak full time. Tapi kita full time pekerja di universiti, pejabat awam. Nah, yang kedua, kata As-Subki, kekangan saya adalah kitab. Imam Nawawi kitab dia berlambak. Sedangkan kitab-kitab yang digunakan oleh Imam Nawawi pada zaman As-Subki, pada masa dia, kata saya tak jumpa lagi.
Dan dia sebutkan buku-buku tu. Dia sebutkan As-Subki, buku yang Imam Nawawi rujuk ketika menulis Majmu', 1, 2 sampai berpuluh-puluh buku dia sebutkan. Nah, bagi ana dari sini kita dapat gambaran bagaimana Imam Nawawi menulis sebuah kajian tersebut lebih daripada yang dibuat oleh PhD student. Jangan bincang lah PhD student hari ini lah. Dia download, dia copy paste saja kan. Tapi macam mana dia keluarkan tulis buku ni, dia rujuk buku-buku apa. Nah, dalam setiap bidang dia rujuk buku-buku tu. Kalau dia bincang tentang lughah, apa yang dirujuk, apa bincang fiqh, apa yang dia rujuk, dan tafsir, apa yang dia rujuk, dan khilaf, ijma' dan lain sebagainya, apa yang dia rujuk. Dari situ kita boleh agak, Imam Nawawi menulis syarah Sahih Muslim, rujukan dia apa. Nah, coba tengoklah buku tu, kita boleh nampak perkara tersebut. Yang kedua, kalau kita ingin tahu Imam Nawawi rujuk kitab apa, beliau kadang sebutkan buku-buku tu apabila berbincang. Ya, bincang tentang mustalah hadis misalkan dalam muqaddimah syarah Sahih Muslim. Rujukan beliau paling banyak adalah Ibn Salah, kemudian Al-Hakim, Al-Khatib dan lain sebagainya. Jadi kita boleh nampak dari situ, kita boleh keluarkan. Nah, dan banyak sekarang ni orang tulis thesis master atau PhD, tajuk dia adalah Mawarid Imam Fulan fi Kitab Fulan. Ya kan, Mawarid Imam Fulan Kitab Fulan. Maksudnya adalah dia nak senaraikan buku-buku rujukan yang digunakan oleh imam tersebut dalam menulis buku ni. Sebagai kajian filologi tak apalah, tapi untuk sumbangan analisis bagi anda tak banyak sangat yang boleh dibagi dalam kajian-kajian yang berbincang tentang mawarid ni. Tapi baguslah, selesai dapat master insya-Allah. Lagi? Okey, kalau tak ada, terima kasih banyak atas kehadiran pada hari ini. Anda nak bincang panjang pun takut kesibukan masing-masing, dan selamat berakhir minggu. Mudah-mudahan kita boleh berjumpa semula walaupun sedikit, kita boleh berjumpa dan melanjutkan perbincangan kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri anda secara khasnya dan untuk yang lain yang boleh mendengarkan perkara ini. So, kita jumpa semula insyaAllah pada minggu depan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Alam salam.